Kepada Ustaz Dr. Fali Syari, kalau rasa dah terbakar, terkoyak dengan status-status di Facebook oleh netizen, ini Jamin Hassan, Ketua Pemuda Amanah Negeri Kelantan, nak mencabar Ustaz Fali Syari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana masih menonton di channel YouTube Ambo, Jamin Hassan, YouTuber Rakyat. Jadi pada hari ini, Ambo mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang tak putus-putus mengucapkan selamat hari jadi kepada Ambo. Terima kasih. Doakan Ambo semoga sihat, sejahtera dan diberkati di dunia dan akhirat. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menonton, yang share video ini. Jadi hari ini Ambo nak ulas sedikit sajalah isu berkenaan dengan potong giliran. 2 hari lepas, gempar apabila ada satu pendadahan yang didedahkan oleh Barisan Hadapan di mana berlaku potong barisan untuk menerima vaksin COVID-19. Di mana sepatutnya Barisan Hadapan yang dapat dulu. Abang tidak mahu ulas ini benar atau tidak. Tetapi hari ini Alhamdulillah kita dimaklumkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan berlaku perubahan dah. Maknanya memang hari ini Barisan Hadapan yang dapat. Dan kita juga dapat berita bahawa memang sudah ada jemputan kepada ahli-ahli politik ini adun. Jadi mereka dibatalkan. Ini bermakna pendedahan tersebut ada asasnya apabila mereka yang dijemput itu dibatalkan. Jadi ada pula di kalangan penyokong-penyokong PAS marah kepada doktor yang mendedahkan perkara ini. Saya mintalah kepada mereka yang marah kepada doktor mendedah ni sepatutnya ucap terima kasih. Bayangkan kalau doktor dedahkan selepas ahli politik, selepas orang-orang SUK di Kelantan telah pun disuntik dengan vaksin. Anda dah tak boleh ubah. Tetapi Alhamdulillah mereka tidak ada fikir pasal politik. Mereka hanya nak memberi kebaikan ataupun mereka hanya nak kebenaran. Jadi tak perlu nak mempolitikkan isu ini. Dan Barisan Hadapan Alhamdulillah dapat keadilan sewajarnya apabila benda ni dah heboh di sosmed. Cuma agak kecewa lah dengan orang-orang PAH di Kelantan ni. Dah jadi taksub, dah jadi sombong, dah jadi kak. Dengan semua orang nak bergaduh. Ada sampai satu tahap kata celaka doktor yang memfitnah. Fitnah apanya kalau hari ini memang berlaku pertukaran jadual. Jadi janganlah nak marah lebih-lebih. Dan memang hak Barisan Hadapan untuk dapat dulu. Dan baca juga status ahli parlimen Pasemah. Status yang telah dimuat naik oleh Ustaz Fali Syari semalam adalah satu ketika dulu orang kata kalau nak suntik vaksin silakan ahli parlimen dulu. Supaya apa-apa ahli parlimen kena dulu. Maka berlumba-lumbalah pemimpin politik kerajaan maupun pembangkang berusaha untuk disuntik agar jadi contoh kepada rakyat. Sekarang jika pimpinan politik berusaha untuk disuntik, akan dikata pula potong queue. Okey, jadi sekarang orang politik ini lebih baik disuntik awal atau lewat. #belum suntik. Status ini seolah-olah tak puas hati dengan pendedahan yang telah didedahkan oleh Barisan Hadapan. Salah seorang Barisan Hadapan menjawab persoalan yang telah ditimbulkan oleh Ustaz Fali Syari. Katanya yang cabar, yang minta supaya ahli politik disuntik dulu adalah mereka yang aktif vaksin. Bukannya para Barisan Hadapan. Kenapa ahli parlimen yang bijaksana yang telah dipilih rakyat ini nak dipengaruhi oleh mereka yang anti vaksin, mereka yang kita kira bukanlah mereka yang serius pun. Mereka itu sekadar bercakap. Dan kita tahu di Facebook ini ada cakap-cakap kosong, ada cakap serius, ada cakap tak guna otak pun. Takkan ahli parlimen tak boleh nak nilai percakapan di Facebook? Takkan ahli parlimen yang telah dipilih oleh rakyat Pasemah terlalu naif, tak faham dan seolah-olah nak menyalahkan para Barisan Hadapan pula mendedahkan perkara ini? Sepatutnya mereka berterima kasih. Tapi mungkin inilah masalahnya bila dah terlalu biasa dengan potong barisan ini. Jadi kalau kita ingat dulu, RUU 355 pun dah potong barisan. Dan akhirnya bila potong barisan, dah dibahas ataupun dinaik di dalam parlimen, dibentang, tidak ada perbahasan, dah hari ini senyap. Gelap gelita dah RUU 355. Apa faedahnya potong barisan giliran di parlimen dulu? Ini masalah bila ahli PAS ini, pimpinan PAS ni dah terbiasa dengan potong barisan. Jadi masalah jugalah kalau mereka yang biasa potong barisan ni, jadi nak potong barisan je kerja dia. Jadi saya sekali lagi nak menasihati kepada Ustaz Fali Syari,
Kalau rasa tercabar dengan cabaran yang telah dilontarkan oleh aktivis vaksin ataupun netizen biasa, kenapa Ustaz Fali Syari tidak tercabar apabila rakyat minta ahli parlimen desak supaya parlimen dibuka? Bukankah itu desakan yang serius? Bukankah itu satu desakan di mana ianya diperlukan? Kerana Ustaz adalah ahli parlimen. Ustaz menerima gaji sebagai ahli parlimen. Sepatutnya bila parlimen ditutup dan bila istana telah memberitahu bahawa darurat tidak menghalang untuk parlimen bersidang, kenapa Ustaz sebagai ahli parlimen diam 1000 bahasa? Adakah Ustaz sekarang takut kepada MCA? Adakah Ustaz takut parlimen dibuka? Bukankah apabila parlimen dibuka, RUU 355 yang Ustaz laungkan dulu boleh dibentang, boleh dibahas di parlimen? Bukannya bercakap benda yang netizen biasa cakap. Ini pengundi, pembangkang. Dan Ustaz sendiri tahu, ahli PAS sendiri pun nak tengok RUU 355 dibahas dan diterima di dalam parlimen. Kerana mereka pergi kepada merebut dulu, kerana mereka percaya PAS serius untuk melaksanakan RUU 355. Boleh baca Sri Janggut bagaimana beliau meluahkan perasaan di Facebooknya. Kalau Ustaz Fali Syari merasakan tercabar dengan cabaran netizen, ni cabaran rakyat RUU 355. Dan jika nak bahas ataupun nak bentang, nak mengundi RUU 355 ni, parlimen harus dibuka. Demokrasi kita hari ni tengah sakit, Ustaz. Dan ianya perlu dirawat. Bagaimana untuk merawat parlimen kita yang tengah sakit ini? Parlimen perlu dibuka. Dan amat memalukan bila ahli parlimen ditutup, mereka diam 1000 bahasa. Mereka ni tak ubah seperti lelaki dayus, pemimpin dayus. Parlimen ditutup kerana nak mengekalkan seorang manusia bernama Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Tetapi saya beranggapan bukan sahaja kerana nak mengekalkan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri, juga nak mengekalkan Tok Guru jadi sebagai duta khas, juga nak mengekalkan menteri-menteri timbalan menteri yang makan gaji buta. Semalam saya dah ulas berkenaan dengan makan gaji buta, boleh tengok video semalam. Hari ini bercakap di Facebook, ada cabaran, sepatutnya ahli politik disuntik. Oh, bersungguh dia. RUU 355, parlimen ditutup dan banyak lagi lah isu adib, isu pemandu mabuk. Langsung tak dibicarakan. Ahli parlimen apa sebenarnya mereka ni? Ahli parlimen tak bertanggungjawab ke? Diundi oleh rakyat supaya membawa isu-isu rakyat di parlimen. Apabila parlimen ditutup, senyap. Mereka seolah-olah tidak bertanggungjawab dengan suara rakyat. Tetapi bila ada suara bising-bising sedikit di Facebook, keluarkan satu kenyataan. Seolah-olah tidak berpuas hati dengan Barisan Hadapan yang dapat dulu vaksin. Saya nak tanyalah, yang ahli politik sibuk nak dapatkan vaksin nak buat apa? Nak tidur kat rumah? Kamu bukannya serius pun nak melaksanakan tugas kamu sebagai ahli parlimen. Kamu bukan serius pun nak melaksanakan, menunaikan tanggungjawab kamu sebagai ahli parlimen supaya isu-isu rakyat ini dibicarakan di dalam parlimen. Parlimen ditutup, senyap. Kepada sahabat hamba Ustaz Fali Syari, janganlah tunjuk sangat kenaifan kamu tu. Jangan kamu rasa hebat kerana ahli politik kerajaan. Barisan Hadapan banyak berkorban untuk negara kita. Dan Barisan Hadapan tidak terlibat dengan politik kepartian. Mereka tak kira lah siapa pun kerajaan, mereka terus bekerja untuk negara. Jadi janganlah semua orang kamu nak bergaduh, semua orang kamu nak potong queue. Dengan Barisan Hadapan pun kamu nak bergaduh. Nasihat kepada rakan-rakan kamu, nasihat kepada ahli-ahli PAS. Ni di Facebook saya terbaca anak esko sampai cakap celaka dekat mereka yang dedahkan perkara ini. Ini apa benda ni? Anak esko marah apabila orang dedahkan untuk kebaikan negeri Kelantan. Bayangkan kalau negeri Kelantan, negeri lain, kalau kita baca di negeri-negeri lain, Menteri Besar mendahulukan Barisan Hadapan. Negeri Kelantan ini berita yang kita baca. Memalukan dan nasib baik tak sempat lagi disuntik. Bayangkan disuntik, dah tak boleh ubah dah. Maka negeri Kelantan, negeri yang terkenal dengan Serami Mekah, mendahulukan orang politik dahulu, barulah Barisan Hadapan. Sepatutnya mereka berterima kasih. Ni nak tulis di Facebook, nak api-apikan seolah-olah yang mendedahkan ini fitnah. Sekarang fitnah ke tak fitnah, telah berlaku pertukaran jadual. Kita sepatutnya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Rafidah Abdullah yang mendedahkan perkara ini sebelum disuntik. Kerana kita lihat keikhlasan mereka. Tapi kalau mereka nak berpolitik, mereka biarkan dulu ahli politik Kelantan, ahli SUK Kelantan disuntik, dah tak boleh buat apa-apa. Yang malu satu negeri malu, di mana negeri Kelantan membelakangi para Barisan Hadapan. Ini memalukan, bukan sekadar ahli PAS yang malu, kami pun malu kerana kami orang Kelantan. Jadi kita ucap terima kasih kepada doktor yang mendedahkan perkara ini.
Kita sepatutnya berbesar hati mengucapkan jutaan terima kasih kepada Barisan Hadapan. Bukannya di Facebook secara terbuka nak balas balik kenyataan, nak balas balik kenyataan Dr. Rafidah. Kamu patutnya diam. Bukannya kamu nak menegakkan benar yang basah. Kerana bukti dah jelas. Kemarin masuk pula berita di Malaysia Kini bahawa memang sudah ada jemputan kepada adun-adun tapi dibatalkan. Dan ada jadual baru. Jadi kalau bijak pandai tak perlu dapat 9A dalam SP pun dapat faham. Memang berlaku kekhilafan di situ. Lebih baik minta maaf dan teruskan kita menghargai Barisan Hadapan di Kelantan. Kepada Ustaz Dr. Faliz Sha'ari, kalau rasa dah terbakar, terkoyak dengan status-status di Facebook oleh netizen, ini Jamin Hassan, Ketua Pemuda Amanah Negeri Kelantan, nak mencabar Ustaz Faliz Sha'ari sebagai ahli politik. Tak perlu sibuk pasal vaksin. Sebagai ahli politik, ahli parlimen, sibukkan diri anda supaya parlimen kita dibuka. Dan kami juga mendesak supaya kamu yang tak puas-puas dulu, kamu begitu lantang memberitahu kepada rakyat Kelantan, kamu nak memperjuangkan Islam dengan menegakkan RUU 355. Kalau kamu tak bercakap tentang RUU 355, kamu memang dayus dan kamu memang menggunakan agama hanya untuk kepentingan kamu. Ini cabaran saya kepada Ustaz Faliz Sha'ari. Kalau betul-betul nak jantan, sahut cabaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.